Salam sejahtera. Nama saya Wanita Dewi Anna Propanidi, matriks nombor 268688. Saya akan memulakan pembentangan kami dengan pengenalan kepada syarikat yang menjadi pilihan kami iaitu Tenaga Nasional Berhad. Tenaga Nasional Berhad mula bertapak di negara ini pada awal abad ke-20-an lagi bagi penjanaan tenaga di kawasan perlumbungan kecil di Rawang Selangor. Dua individu yang bertanggungjawab untuk membangunkan penjanaan tenaga ialah Mr. Lok Yu dengan Tambu Sami Pilih pada tahun 1894 dengan tujuan pengendalian aktiviti perlumbungan dengan menggunakan pam elektrik. Penjanaan tenaga ini mula berkembang dari tahun ke tahun dan seterusnya. Pada tahun 1900, Syarikat Perlumbungan Emas Australia RAUP telah membina stesen janakuasa pertama di negara ini iaitu Stesen Janakuasa Hidroelektrik Sempan di RAUP. Pada tahun 1949, Lembaga Elektrik Pusat telah ditubuhkan dan menjadi pemilik kepada 30 buah stesen janakuasa di seluruh negara. Pada tahun 1965, Lembaga Elektrik Pusat telah dijenamakan semula sebagai Lembaga Elektrik Negara. Setelah dasar penswastaan telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita pada ketika itu iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, dan seterusnya Lembaga Elektrik Negara telah digantikan melalui penubuhan perbadan baru iaitu Tenaga Nasional Berhad yang dirasmikan sepenuhnya pada September 1 tahun 1990. Pada masa kini, Tenaga Nasional Berhad merupakan sebuah organisasi yang membekalkan utiliti terbesar di Malaysia meliputi luar negara juga dan mempunyai hampir 10.6 juta pengguna termasuk Peninsula dan juga Sabah dan Sarawak. Para pelanggan Tenaga Nasional Berhad terdiri daripada pelanggan komersial, industri dan juga kediaman. Kemahiran mendengar atau kemahiran mencerap merupakan salah satu kemahiran yang sangat penting. Kemahiran ini perlu disertakan dengan perasaan empati, terutamanya dalam membuat sesuatu keputusan atau menangani konflik dalam organisasi. Kemahiran mencerap merangkumi beberapa perkara seperti penerimaan, pemahaman, mengingati, penilaian dan juga memberi maklum malas atau respon. Sekiranya berlaku halangan atau gangguan, pendengar perlu memberi perhatian terhadap mesej yang disampaikan sama ada secara lisan maupun bukan lisan. Manakala pemahaman merupakan aktiviti melibatkan tumpuan dengan memahami apa jua intipati yang disampaikan. Dalam membuat penilaian, penerima perlu membuat pertimbangan terhadap mesej dan membuat analisis kritikal selain mengelak dari membuat penilaian awal mengenai sesuatu perkara. Sebagai sebuah organisasi yang terbesar di negara kita, kemahiran mencerap merupakan kemahiran yang penting untuk meningkatkan kecekapan berkomunikasi dalam kalangan kaki tangan TNB. Kemahiran mencerap penting kerana wujudnya pelbagai komunikasi dalam organisasi ini seperti menjelaskan arahan, menganalisis masalah yang timbul, penyelesaian konflik, penyampaian serta penerimaan mesej dan juga kaunseling. Salam sejahtera, saya Kirubalin Celia, nombor matrik 266574. Saya akan membentangkan mengenai isu dalam organisasi. Yang pertama, halangan dari tingkah laku dan sikap pekerja, iaitu tingkah laku dan sikap pekerja yang mempengaruhi penyampaian komunikasi secara berkesan dalam konteks kemahiran mencerap. Gangguan atau halangan seperti tidak berpuas hati, tidak menghadirkan diri ke tempat kerja menjadi satu halangan kepada pemimpin untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan pekerja tersebut.
Contohnya, pekerja yang merasa tidak berpuas hati dengan jadual kerja serta bebanan kerja yang tidak setimpal dengan gaji yang dibayar. Jadi, mereka berharap pihak majikan atau pemimpin dalam organisasi mendengar atau mencerap. Oleh itu, sebagai seorang pemimpin mempunyai kemahiran mencerap yang baik selain mempunyai elemen-elemen empati terhadap pekerja di bawahnya. Yang kedua adalah halangan dalam bentuk fizikal. Halangan fizikal dikaitkan halangan kepada kemahiran mendengar, terutamanya dalam menyampaikan sesuatu maklumat dengan berkesan dan jelas. Oleh itu, adalah penting dalam sesebuah organisasi tenaga nasional berhad untuk mengamalkan komunikasi atau kemahiran mendengar ini secara berkesan. Jika dilihat dari perspektif teknologi, kegagalan dalam menyediakan kemudahan teknologi untuk berkomunikasi boleh menyebabkan gangguan kepada keberkesanan komunikasi dalam organisasi. Kemahiran mencerap juga boleh menerima kesan dari kegagalan, contohnya pekerja tidak dapat menyampaikan maklumat kepada majikan. Yang ketiga adalah halangan dari penggunaan laras bahasa yang tidak bersesuaian. Halangan seterusnya adalah penggunaan bahasa yang dianggap tidak bersesuaian, iaitu penyampai maklumat perlu menetapkan laras yang bersesuaian yang ingin disampaikan agar penerima yang mendengarnya atau mencerap akan memahami apa yang perlu dilakukan. Sebagai contohnya, pemimpin dalam organisasi mempunyai dialek atau bahasa yang berbeza dengan pekerja di bawahnya. Yang keempat adalah halangan melibatkan penyampaian maklumat, iaitu merupakan kaedah dalam menyampaikan maklumat kepada penerima, iaitu proses penyampaian maklumat di mana membantu penerima untuk memahami maklumat dan memberi tindak balas berdasarkan kepada maklumat yang diterima. Contohnya, pemimpin memberi arahan yang tidak jelas kepada pekerja di bawah selihannya yang menyebabkan arahan tersebut tidak difahami, serta pekerja juga tidak dibenarkan untuk bertanya soalan berkenaan dengan arahan tersebut. Proses mendengar atau mencerap, pekerja tidak menerima maklumat yang berkesan disebabkan oleh kegagalan pemimpin untuk membimbing serta memberi arahan yang jelas mengamalkan komunikasi sehala terhadap pekerjanya. Saya Espanyol Selvam, nombor matrik saya 268639. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai model komunikasi kepengurusan dari aspek kemahiran mencerap di dalam organisasi yang kami pilih, iaitu Tenaga Nasional Berhad. Kemahiran pertama ialah untuk menghadirkan diri, di mana sebagai sebuah organisasi yang ternama dan juga organisasi yang menjaga prestasi mereka, setiap pemimpin dan juga pekerja sentiasa perlu bersedia untuk berhadapan dengan pelbagai isu yang berlaku di dalam organisasi ini. Kemahiran untuk menghadirkan diri ini boleh dipecahkan kepada tiga, iaitu pertama dari segi keterlihatan gerak-geri badan, di mana ia boleh memberi tafsiran seperti menjemput, menghentikan ataupun memudahkan sesuatu hubungan. Kedua ialah memberi tindak balas gerak badan bersesuaian, iaitu kemampuan menggerakkan pencerap ataupun pendengar dari segi gerakan psikologikal atau fizikal. Seterusnya yang paling akhir ialah melalui pandangan mata, di mana ia membolehkan penyampai menilai tahap penerimaan pendengar ataupun pencerap terhadap maklumat yang disampaikan. Aspek kedua ialah kepuasan dan keberkesanan bekerja. Pemimpin di dalam organisasi ini mengamalkan kemahiran mencerap dengan baik untuk mempengaruhi tindakan dan diri pekerja mereka. Contohnya, pengurus memberi arahan, memberi kaunseling, melakukan analisis terhadap sesuatu isu yang berlaku, menangani konflik dalaman, menyampaikan dan menerima sesuatu mesej. Secara umumnya, sikap berkaitan dengan kerja turut juga menjadi penentu kepada prestasi kerja mereka. Seterusnya, aspek ketiga ialah kemahiran komunikasi yang kritikal. Mendengar atau mencerap secara kritikal kebiasaannya berlaku apabila seseorang individu telah menguasai bahasa dengan baik. Contohnya, dalam TNB,
Pemimpin dapat menguasai kemahiran komunikasi kritikal ketika berhadapan dengan konflik pekerjanya dan membuat keputusan berdasarkan situasi yang berlaku. Dengan mengamalkan komunikasi dua hala ini, pemimpin dapat berkongsi rasa tanggungjawab dengan pendengar atau pencerap bagi melancarkan proses komunikasi antara dua-dua pihak. Aspek keempat dan terakhir ialah kepentingan untuk mendapatkan maklumat. Organisasi seperti TNB selalu mementingkan prestasi dan imej organisasi. Maka pemimpin mereka perlu memastikan setiap proses penyampaian maklumat berjalan dengan lancar. Setiap maklumat yang diperolehi perlu disampaikan kepada pekerja dengan kaedah yang betul, dan pekerja juga dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh pengurus mereka. Proses ini boleh terganggu sekiranya pengirim atau penyampai tidak menggunakan kaedah yang berkesan dan impak penerimanya tidak dapat menerima serta akan mula membuat tafsiran masing-masing sehingga boleh menimbulkan konflik semasa menerima maklumat tersebut. Jadi untuk mengelakkan ini, aspek ini adalah amat penting. Seterusnya, saya akan membentangkan pandangan mereka mengenai kemahiran mencerap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Raihan binti Muhammad Rosdi dan nombor metrik saya adalah 274774. Okey, bagi pandangan kami pula, bagaimana aspek komunikasi dalam kepengurusan kemahiran mencerap dapat menandangi isu yang dibincangkan seperti tadi. Okey, yang pertama adalah mencerap secara empati. Mencerap secara empati merupakan emosi yang menjelaskan tentang kemampuan seseorang individu dalam memahami individu yang lain secara emosional, di mana mereka melihat sesuatu perkara dari sudut dan pandangan individu yang lain. Okey, para profesional juga mengesahkan bahawa empati memainkan peranan yang penting dalam proses komunikasi secara lisan. Dalam arti kata lain, ia menjadikan seseorang individu tersebut lebih mudah untuk memahami pemikiran individu yang lain. Okey, sebagai seorang pemimpin dan pengurus di Tenaga Nasional Berhad, perlu mempunyai sifat empati terhadap pekerja bawahannya agar setiap isu yang berlaku dapat ditandangi dan dengan kaedah yang betul. Seorang pekerja juga akan merasa suara mereka didengari oleh pihak pemimpin atau pengurus apabila apa yang dikongsikan oleh mereka dapat perhatian daripada pihak atasan. Sebagai contohnya, ketidakpuasan hati mengenai jadual kerja, bebanan kerja dan sebagainya. Manakala dalam konteks pemimpin dan pengurus, melalui proses mencerap secara empati ini dapat memperbaiki hubungan antara pekerja. Okey, yang seterusnya adalah mencerap secara kritikal. Okey, seorang pemimpin atau pengurus perlu menguasai proses mencerap secara kritikal, terutamanya apabila terlibat dalam pelbagai perkara dan situasi yang boleh mengganggu proses mencerap. Contohnya, halangan fizikal dari bunyi-bunyian. Oleh itu, mencerap secara kritikal ini dianggap sebagai proses mencerap yang paling di tahap yang paling tinggi, di mana pemimpin atau pengurus dapat menentukan kesahihan sesuatu maklumat ataupun mesej yang didengari ataupun yang disampaikan kepadanya. Untuk menandangi isu ini, pemimpin atau pengurus di Organisasi Tenaga Nasional Berhad boleh menggunakan teknologi komunikasi sebagai salah satu medium untuk memudahkan proses penyampaian maklumat tersebut. Okey, pemimpin juga dapat mencerap dengan lebih baik dan memahami intipati maklumat yang ingin disampaikan oleh pekerjanya kepada mereka melalui teknologi komunikasi ini. Selain itu juga dapat menandangi gangguan atau halangan yang berpunca daripada aspek fizikal. Yang ketiga adalah mencerap secara berhati-hati. Okey, mencerap secara berhati-hati ini adalah halangan bahasa tidak hanya dialami oleh sesetengah individu dalam organisasi, tetapi ia melibatkan secara keseluruhannya. Okay, meskipun memiliki perbezaan lara bahasa, sebagai seorang pemimpin perlu memastikan setiap pekerjaannya memahami apa yang disampaikannya dan ia memberikan hasil sebagaimana yang dikehendaki. Okay. Pemimpin juga perlu memahami apa yang diharap oleh organisasi, terutamanya bagi tempoh jangka pendek dan juga jangka panjang. Di samping itu juga,
kepimpinan juga perlu dilaksanakan melalui interaksi dengan pekerja dan keberkesanannya boleh dilihat daripada keupayaan pemimpin tersebut menggunakan kuasa atau jawatan dalam organisasi tersebut. Mencerap secara berhati-hati ini juga memerlukan pemimpin atau pengurus mencerap dengan lebih berhati-hati dan bersungguh-sungguh, di mana pemimpin atau pengurus perlu memahami apa yang ditutur oleh penutur. Melalui pemahaman tersebut, sebagai seorang pemimpin atau pengurus di Tenaga Nasional Berhad akan dapat membuat sesuatu keputusan dengan lebih mudah dan lebih terbuka. Pandangan kami yang terakhir iaitu mencerap secara kreatif. Untuk menandangi isu halangan dalam proses penyampaian maklumat kepada pekerja, pemimpin atau pengurus di organisasi Tenaga Nasional Berhad perlu memastikan mereka mempunyai kemahiran dalam proses mencerap dengan lebih baik dan kreatif. Mereka juga perlu mengelak dari berlakunya salah faham atau menimbulkan persepsi serta ketidakpastian dalam memberi maklum balas. Contohnya, melibatkan penyampaian maklumat kepada para pekerja atau menerima maklumat daripada para pekerja. Pemimpin atau pengurus Tenaga Nasional Berhad juga boleh menggunakan komunikasi secara dua hala, di mana dilihat lebih berkesan dalam memastikan kedua-dua pihak memahami dengan lebih jelas apa yang disampaikan. Pemimpin juga mempunyai perkongsian yang baik dengan pekerja akan dapat meningkatkan prestasi kerja, dan gaya kepimpinan transformasi juga dapat menggalakkan pekerja untuk memahami cabaran melalui perspektif yang berbeza. Selain itu juga dapat memberi sokongan serta galakan dalam menyampaikan visi dan misi demi membangkit semangat dalam pasukan. Nama saya Ilamati Saravanan dan nombor matrik saya 268363. Saya akan membentangkan bahagian 5 iaitu cadangan proses dan strategi komunikasi kepengurusan untuk mengatasi isu berkenaan. Terdapat 4 proses mencerap untuk mengatasi isu berkenaan iaitu penerimaan, pemahaman, menilai dan maklum malas. Setiap proses ini akan dikaitkan dengan cadangan-cadangan untuk menangani isu-isu yang dikenal pasti dalam organisasi TNB. Seseorang pemimpin atau pengurus di TNB tidak boleh menjadikan isu-isu peribadi sebagai faktor utama dalam membuat sesuatu penilaian terhadap mana-mana pekerja. Stigma yang negatif sama ada dari segi jantina, bangsa, etnik, bahasa dan sebagainya akan menimbulkan persepsi yang negatif tidak hanya kepada pekerja tetapi juga kepada pemimpin atau pengurus dan juga kepada organisasi. Penilaian awal bukan saja hanya yang negatif, bahkan positif juga. Jika seseorang pengurus membuat penilaian awal untuk menyukai seseorang pekerja, maka mereka boleh terlepas pandang kesilapan atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Chen pada 2020, pemimpin yang membantu pekerja untuk bertingkah laku dan mengamalkan sikap yang dihendaki oleh organisasi akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pekerja di samping turut memberi manfaat kepada pekerja. Oleh itu, pemimpin atau pengurus di TNB perlu menjadi penyerap yang mempunyai sifat empati dan baik. Pengurus juga harus memberi peluang dan berkongsi isu yang dihadapi oleh pekerja sebelum membuat apa juga keputusan atau kesimpulan mengenai pekerja tersebut. Pengurus TNB haruslah melihat semua pekerja secara sama rata dengan hati yang terbuka. Ini membolehkan mereka tidak berat sebelah kepada mana-mana pihak. Halangan dan gangguan ketika mencerap akan memberikan impak negatif kepada kedua pihak dan juga maklumat yang ingin disampaikan juga tidak jelas difahami oleh pihak yang menerimanya. Pemimpin perlu memastikan tiada gangguan atau halangan yang berlaku ketika proses penerimaan atau mencerap maklumat dilakukan.
Pengurus mesti sedar cara berkomunikasi haruslah menjadi keutamaan mereka bagi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh objektif syarikat seperti dinyatakan oleh George Bukata dan Alexandro Marius pada 2017. Pemimpin atau pengurus TNB juga harus elak dari mencela atau bertanya soalan ketika proses penyampaian maklumat berlaku. Ia boleh mengganggu penerimaan mesej secara keseluruhan. Penerimaan pelbagai maklumat secara serentak juga boleh membuatkan kekeliruan atau pendorong penerima untuk memfokuskan pada satu bahagian mesej sahaja tanpa memberi perhatian kepada bahagian yang lain. Ini menyebabkan kegagalan berlaku, maka pengurus harus menitik beratkan pemberian mesej secara sistematik supaya mesej tidak terlepas pandang oleh penerima. Berada dalam persekitaran yang berbeza bahasa, seorang pemimpin TNB harus sentiasa peka dengan situasi yang berlaku. Ini kerana TNB mempunyai pekerja yang datang dari seluruh dunia dan juga mempunyai perniagaan di luar negara juga. Kadang-kadang dalam bahasa yang sama juga terdapat pelbagai perbezaan dalam ejaan dan ataupun logat yang mungkin menjadi penghalang kepada keberkesanan komunikasi. Maka pengurus perlu meneliti penerima dan menganalisis tahap penerimaan dan pemahaman pekerja supaya komunikasi dijalankan secara lancar. Seseorang pemimpin TNB juga perlu mengawal diri dari berinteraksi dengan lebih banyak. Namun pastikan apa yang ingin disampaikan dapat disampaikan. Pengurus tersebut juga harus mengelak sebarang salah faham dalam mesej yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang senang difahami, dengan menggunakan medium tepat dan mesej yang ringkas. Terlalu banyak maklumat dalam satu perbualan juga boleh menyebabkan penerimaan salah faham konteks. Seseorang pemimpin atau pengurus perlu mendengar atau mencerap dengan teliti berkenaan dengan idea-idea yang diberikan oleh penutur. Menurut KOP pada 2022, komunikasi antara pekerja menunjukkan ketelusan sesebuah organisasi tersebut. Dan juga komunikasi turut menyediakan maklumat secara negatif dan positif kepada pekerja tepat pada masanya. Dalam konteks maklum balas, terdapat dua perkara yang perlu diberi perhatian oleh pengurus di TNB, iaitu ketika memberi sesuatu mesej dan selepas mendapat sesuatu mesej. Pertamanya, ketika memberi mesej, pengurus perlu mendapatkan maklum balas dari pekerja untuk mengetahui tahap pemahaman mereka dan juga menyelesaikan sebarang keraguan pihak pekerja tersebut. Manakala selepas mendapat sesuatu mesej, pengurus perlu memberi maklum balas secara empati, meminta supaya beri penjelasan kepada keraguannya dan juga menyokong pihak pekerja tersebut. Walaupun TNB berhadapan dengan pelbagai isu dan cabaran, akan tetapi mereka sentiasa berusaha untuk menanganinya. Antara halangan yang dikenal pasti adalah dari segi tingkah laku dan sikap pekerja, halangan dari bentuk fizikal, halangan dari penggunaan laras bahasa yang tidak bersesuaian dan juga halangan melibatkan penyampaian maklumat. Pemimpin atau pengurus perlu mempunyai kemahiran untuk menghadirkan diri, kepentingan untuk menjaga pekerja supaya mereka mempunyai kepuasan bekerja, kemahiran berkomunikasi yang kritikal dan penting untuk memimpin atau mengurus dalam mendapatkan sesuatu maklumat. Turut dikupas juga berkenaan dengan pandangan bagaimana aspek komunikasi kepengurusan dapat menangani isu-isu seperti mencerap secara empati, mencerap secara kritikal, mencerap secara berhati-hati dan mencerap secara kreatif. Turut disertakan beberapa cadangan melibatkan proses dan strategi komunikasi kepengurusan bagi mengatasi isu-isu yang telah dikenal pasti.
Antaranya adalah melalui proses menilai, proses penerimaan, proses pemahaman dan juga proses maklum balas. Sekian, terima kasih.